Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif sallallahu sirrah radhiyallahu anhu wa annahu laysa bijawharin wala taqulluhu al-jawahir. Bahawasanya Allah Subhanahu wa taala itu bukannya jauhar. Ini bukan jenis benda yang mengambil tempat, dan tiada mengambil tempat akan dia oleh segala jauhar. Maknanya dia bukan mengambil tempat dan bukan benda lain mengambil tempat di dia. Maknanya dia bukan jenis zat yang baharu dan bukan ia sifat yang baharu. Itu maknanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala zat yang qadim bersifat dengan sifat yang qadimah. Itu maknanya zat Allah Ta'ala yang mukhalif, dia menyalahi, tidak ada jalan persamaan antara dia dengan segala makhluk. Sebab dia adalah mujid, pencipta, khalik, penjadi segala makhluk. Jadi tidak ada satu jalan pun persamaan antara pencipta dengan yang dicipta. Dan hakikat kewujudan Allah Ta'ala ialah kewujudan dia ialah asliyun. Adapun wujud segala makhluk sebaliknya, dia panggil sebagai wujud yang arid, yang baru datang. Maka kewujudan yang baru datang bermakna dia didahului oleh ketiadaan. Maka berwujud yang datang kemudian dia panggil hadis yang baru. Maka dia bergantung dengan yang qadim, yang sedia kala. Sebab itu wujud selain Allah Ta'ala dia panggil wujud yang muqayyad, dinamakan wujud yang diikat. Adapun kewujudan Allah Ta'ala ialah mutlak, mana wujud yang tidak diikat oleh sesiapa. Dia yang mengikat, bukan dia terikat. Dia yang tempat as-samad, tempat bergantung, bukan dia bergantung. Dia tidak bergantung, tidak bersandar kepada sesiapa. Bahkan yang lain semua bersandar, bergantung, terikat dengan dia. Begitulah kehaibatan, kedahsyatan kewujudan Allah yang maha dahsyat, ya, yang menjadikan segala makhluk yang bersifat dengan berhajat kepadanya dan terikat kepadanya. Maka oleh kerana itu segala sifat dan atur cara yang dipakai, yang layak bagi makhluk, maka Allah Ta'ala mukhalifun bizalik, menyalahi dengan semua itu, dan tidak jadi satu kebelikan. Sebab itu kalau orang menggunakan akal yang tidak dipandu oleh syariat, dia rasa terpelik. Macam mana ada benda yang tidak begitu, tidak begini, tak sama. Sebab dia tak mengenali Tuhan dengan sebenar pengenalan. Kalau mereka kenal, maka jawapan tu jawapan yang paling mudah, ya. Sebab kembali pada hakikat wujud. Wujud makhluk adalah cara dia yang hadis, wujud Ta'ala yang qadim, cara dia. Jadi segala sifat yang layak dipakai oleh makhluk, maka fallahu mukhalifun bizalik, Allah Ta'ala menyalahi dengan semua. Dia tidak sama. Kita sesama makhluk pun tidak sama, ya, apabila jenis yang lain, ya. Kita ambil dua haiwan yang dan, ya, lembu dengan ayam, ada sama tak? Kalau kita pelik macam mana ayam ni tak serupa lembu, macam mana pula lembu pula tak serupa ayam? Mana boleh sama? Ayam cara ayam, lembu cara lembu. Itu makhluk sama makhluk je. Apatah lagi nak banding makhluk dengan khalik, oh lagi jauh, tak ada beza, ya. Mana zat yang maha sempurna, yang mentadbir sekalian alam, dia tak sama dengan kewujudan makhluk yang baru datang, yang terikat dengan dia. Begitulah jelas terangnya kehaibatan Allah Ta'ala yang maha dahsyat. Tidak ada jalan persamaan Tuhan yang mencipta dengan makhluk yang dicipta olehnya. Wa annahu laisa bijauhar, Allah Ta'ala bukan di jauhar, mana benda yang mengambil tempat, mengambil lapang. Sebab tu tak boleh dikatakan Tuhan tu duduk atas aras sebagaimana etikat setengah-setengah, ya, puak mujassimah diperpandu kepada ayat zahir Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tuhan yang bernama Rahman itu di atas aras duduk. Duduk macam mana? Duduk habis. Kalau Tuhan duduk macam kita, dah tasyabbuh, dia jadi kafir musyabbihah, yang menyerupakan makhluk dengan Tuhan. Sebab tu kalau ada datang ayat sebagaimana ini,
Maka Quran dah jawab, la ya'lamu ta'wilahu illa Allahu war-rasihuna fil ilmi. Tidak mengetahui akan ayat-ayat mutasyabihah melainkan Allah dan orang yang mahir cekap dalam ilmu. Satu cara kiraat yang kedua dibaca di waqaf, la ya'lamu ta'wilahu illa Allah, stop. Warasihuna fil ilmi, itu ibtida', mula ayat lain. Di dua kekhilapan kiraat pun ada dua mazhab. Kalau dicantum ayat itu dibaca wasal, la ya'lamu ta'wilahu illa Allah warasihuna fil ilmi, mengetahui ayat mutasyabih melainkan Allah dan orang yang diberikan adalah kerasihan kedalaman dalam ilmu macam imam-imam mazhab dan seumpamanya. Maka di situ dipanggil mazhab khalaf. Kalau salaf dibaca waqaf, la ya'lamu ta'wilahu illa Allah, tidak mengetahui ayat mutasyabih melainkan Allah serah. Sebab tu wa kullun nasin awhamat tashbiha, tiap-tiap nas Quran atau hadis yang ada zahir dia macam tashabbuh, macam ayat yadullah fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Tuhan ada tangan lah. Ya, ayat-ayat seumpama ini, wajhullah, wajah Allah, Tuhan ada muka lah. Maka kalau ayat begini, dua mazhab ahli sunnah wal jamaah. Kalau yang salaf diserah, ya, wajah mana? Wajah yang layak dengan Tuhan, tidak ada serupa dengan makhluk. Macam mana? Jangan soal, serah, habis. Ya, itu tafwid dia serah, itu salaf. Ya, adapun khalaf, kemudian ulama ahli sunnah wal jamaah yang diketuai oleh Imam Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi, dia takwil wajhu bi mana azzat, mana zat Allah Taala, senang. Kalau tangan ditakwil dengan mana al-qudrah, habis. Ya, mana yang mentakwil itu dipanggil apa? A'lam. Kalau yang serah itu dipanggil aslam. Dua-dua selamat. Ya, itu ahli sunnah wal jamaah. Jadi maknanya kalau sekiranya ayat sedemikian, maka naklah ditakwil atau diserah terus. Jangan maknanya dipegang pada makna zahir yang bawa kepada serupa makhluk, itu bercanggah dengan nas ayat yang terang, laisa kamitslihi syai', Tuhan tak serupa dengan makhluk. Maknanya Allah Ta'ala sebagai pencipta dengan makhluk yang baru dicipta tidak ada sedikit pun jalan persamaan. Itu ahli sunnah wal jamaah. Di situ menggambarkan betapa kehebatan Allah Ta'ala yang maha dahsyat. Ya. Kalau kita kata Tuhan di atas arash, arash itu baharu, asalnya tidak ada. Sebelum ada arash duduk di mana? Itu Syekh Nuruddin ditanya. Arash itu baharu makhluk dijadikan oleh Allah. Makhluk paling besar arash. Nombor dua kursi. Ya. Kursi kalau dibanding dengan dunia ni, dunia kita ibarat sebentuk cincin di tengah lautan yang luas, itu kursi. Dan kursi pula dibanding dengan aras, kursi pula jadi kal khatam, seolah macam cincin duduk di tengah lautan luas yang besar, itu dipanggil aras. Besarnya aras, walaupun besar macam mana pun, tenggelam kewujudan lain makhluk dengan dia, tapi dia tetap adalah makhluk Tuhan. Dia adalah ciptaan Allah, iaitu hukum dia adalah baharu. Bila baharu maknanya dia ada awal, ma sabaqahul adam wa lahikahul adam, kewujudan yang didahului oleh ketiadaan dan akan bertembung dengan ketiadaan, itu baharu namanya makhluk. Jadi asalnya tiada. Kalau dikata Tuhan duduk atas arah macam kita, dah serupa. Satu masalah. Yang kedua masalah akan timbul, sebelum ada arah duduk di mana? Itu jadi masalah-masalah yang sangkut tak lulus. Kalau hujan fail tak lulus itu. Dua. Yang ketiga, kalau duduk atas arah, bagaimana setelah dua qadim? Ya, mana zat Tuhan kadim duduk dengan arah kadim. Arah bukan kadim, dia baru. Ya, tidak sah zat yang kadim ittisaf, bersifat dengan sifat baru. Mana walau macam mana pusing, tak benar itu kedudukan, mesti ditakwil ayat. Ya, maknanya istiwa dengan mana isti'la, mana menguasai. Allah Ta'ala menguasai sampai ke atas arash, itu maksudnya. Bukan Allah Ta'ala duduk macam kita atas arah, kan. Bal la yumasilu mawjudan wa la yumasiluhu mawjud. Kemudian tetapi Allah Ta'ala pula la yumasiluhu mawjudan, tetapi lagi tiada menyamai ia akan keadaan segala yang baharu,
dan tiada menyamai keadaan segala yang baru itu dengan dia. Yang dipanggil apa? Tabaut, berjauh-jauhan. Tuhan tak serupa dengan kita, kita pun tak serupa dengan Tuhan, termasuk dia. Ya, kalau orang panggil begitu, dia tabaut, sana ke sini, yang sini. Tidak ada jalan pertembungan untuk persamaan, tak ada. Tetap diduduk mukhalafah. Itulah kedudukan zat yang maha agung, pentadbir sekalian makhluk yang maha dahsyat. Laisa kamisli syai' wala huwa mislu syai'. Laisa kamisli syai', tidak mengumpamai, mana tidak ada satu pun boleh diumpamakan dengan Ta'ala sesuatu, dan tiada dia mengumpamai akan sesuatu daripada segala yang baru. Ya, mana tidak ada satu yang serupa Tuhan. Tuhan tak serupa makhluk, dan makhluk tak serupa Tuhan. Sebab dia Tuhan. Kalau serupa makhluk, jadi makhluk pula. Kalau makhluk macam Tuhan, kita pula jadi Tuhan, itu tak betul. Ya, itu maknanya. Kita pun makhluk sama makhluk pun fa'il dengan maf'ul tak sama, tuan. Kita pergi kedai perabot. Semenjak dia buka kedai perabot Taukir ni, 50 tahun dah buka kedai perabot, ada tak satu bahan perabot yang dibuat serupa dengan dia? Ada? Pokok bangku tu rupa muka dia. Ya, tak ada. Itu makhluk sama makhluk. Fa'il dengan maf'ul. Pencipta dengan yang dicipta, mana yang dibuat. Pembuat, pengusaha dengan barang usaha pun tak ada jalan serupa. Sedangkan taraf sama makhluk tu tak ada jalan serupa. Apatah lagi Allah yang maha kuasa, dia yang qadim, kita baru lagi jauh. Atau kesimpulannya itu menunjukkan apa? Kedahsyatan kewujudan Allah Ta'ala yang maha hebat. Wa annahu la yahudduhu al-miqdaru wa la tahwihi al-aqtar. Bahawasanya Allah Ta'ala tiada boleh dihadkan akan dia, ya, dia semana sempadan, jarak, jauh, dekat, depan, belakang, kiri kanan, tak. Dia tidak boleh dihadkan. Dan tidak ada jihah, mana pihak. Ya, dia bukan di depan, di belakang, kiri kanan, bukan. Habis kalau bukan macam mana? Itulah Tuhan. Kalau di depan, belakang dan super makhluk, jadi makhluk. Dia Ta'ala dengan cara dia tersendiri yang maha hebat. Ya, dia tidak ada satu jalan keserupaan sifatnya, zatnya, dan af'al dan asma' dia. Bahawasanya Allah Ta'ala itu tiada boleh dihadkan akan dia oleh kira-kira, dan tiada meliputi akan dia oleh segala benua. Mana Allah Ta'ala tidak apa? Dia taqayyad bi zaman wal makan. Dia tidak diikat oleh masa dan tidak diikat di tempat. Allah Ta'ala jangan tanya di mana, dan jangan tanya bila. Itu tak boleh. Ya, bila itu soalan kat makhluk boleh. Bila dia datang, di mana dia tinggal, itu boleh. Adapun Allah Ta'ala bukan. Allah Ta'ala dia yang menjadikan masa, dia yang menjadikan tempat, dia yang mengawal masa, dia mengawal tempat. Masa dia boleh pendekkan, masa dia boleh panjangkan. Ya, macam Isra wal Mi'raj kan, dipanjangkan masa, dia buka. Ya, adakala dipendekkan masa, itu semua kerja dia. Dia nak pendekkan boleh, dia nak panjang pun boleh, ya, dan begitu seterusnya maknanya. Ya, maknanya benda tu dalam genggaman kuasa dia. Ya, maknanya bukan dia dilingkungi oleh masa, ya, ataupun tempat. Yang dilingkungi oleh masa dan tempat ialah makhluk. Tu ada cakap gurauan. Puan tanya masa ni kan, kalau seorang, dua orang, satu umur dia 50 tahun, seorang umur dia 100 tahun, siapa tua? Yang 100 tua kan? Sebab masa dia lebih awal, dia lebih tua. Tiba dia orang tanya bergurau, Tuhan dengan kita siapa tua? Pening nak jawab. Dia pun jawab, Tuhan dengan kita lah tua. Peranjat nama dia. Tok Guru cakap kita tua. Tok Guru ni betul-betul cakap kita tua pula kan. Sebab apa? Yang menerima tua ialah makhluk. Tua muda sifat makhluk. Tuhan bukan tua, bukan muda. Itu maksudnya. Sebab Tuhan tidak dirangkum oleh masa. Ya, kalau masa singkat dia panggil muda, kalau jarak dia lama dia panggil tua. Itu makhluk. Ya, yataqayyad biz zaman wal makan. Dia dilangkumi oleh masa dan tempat. Adapun Tuhan tidak, dia yang mengawal masa, dia yang menjadikan tempat, semua dalam kekuasaan dia. Itu maksud dia. Bukan tua mana kita lebih tua macam tu, bukan. Ya, sebab bila tua dengan muda ni adalah sifat baru. Ya, sebab dikira daripada awal dia wujud. Asal tak ada, dia ada. Tahun 60 dia lahir.
Yang ni tahun 40 rahil. Macam ni yang dulu dia panggil tua, yang kena dia panggil muda. Sebab asal dia tak ada, dikira daripada awal tarikh lahir dia. Ya, sebab asal dia adalah adamul mutlak, tak ada. Adapun Tuhan tidak. Kewujudan ialah asliyun. Wujud tu sifat asli Tuhan, dia tidak bertemu dengan ketiadaan. Sebab kalau dia asalnya macam kita tak ada, bermakna dia baharu, lemah. Nak pergi mengada, nak orang lain pula kena ngadakan dia, itu tak layak dengan sifat kekurangan. Ya, Allah Ta'ala Maha Suci, ta'alallahu uluwan kabirah. Maha suci Tuhan daripada sifat, segala sifat kekurangan. Wala tuhitu bihi jihad, dan tidak dapat mengelilingi dia dengan dia oleh segala pihak. Ya, maknanya Allah Ta'ala tidak dikawal oleh pihak depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah, bukan. Sebab tu dia kata, bila kata alal arsi stawah, atas bukan atas yang kita faham. Atas yang makna menguasai, bukan atas kita tengok begini, bukan. Kalau atas kita dongak ke atas, itu maknanya sudah pihak. Maka Maha Suci Tuhan, ya, pada dasar laisa kamitsli syai', dia tidak ada jalan sedikit pun keserupaan dengan makhluk. Kalau serupa dengan makhluk, jawab dia makhluk lah, itu bukan Tuhan punya. Ya. Yang ini tidak ada ketentuan Allah Ta'ala itu berada dalam pihak kanan atau pihak hadapan, dan pihak belakang atau pihak atas dan pihak bawah, kerana segala pihak melazimkan jisim, ya, zat yang baru dia berpihak, dan melazimkan baharu. Baharu makna apa? Asalnya tiada. Ya. Apa makna baharu? Bahasa Arab panggil hudus, Melayu panggil baharu. Hudus lawan dia apa? Kidam. Yang bersifat dengan kidam dia panggil qadim. Yang bersifat dengan hudus dia panggil hadis. Bila banyak dia panggil hawadis, jamaah dia. Mukhalafu ta'ala lil hawadis, maknanya yang ada tapi didahului oleh ketiadaan, itu dipanggil baharu. Ya, maka Allah Ta'ala itu bukan sifat dia, dia qadim. Makna kewujudan dia tidak didahului oleh ketiadaan. Oleh kerana itu dia tidak berhajat kepada mujid ataupun sani', pencipta. Dia yang mencipta, bukan dia dicipta. Kalau dia dicipta, itu bukan Tuhan. Ya, sebab tu dalam hadis kita, syaitan akan membisikkan, siapa jadi langit? Allah. Bumi? Allah. Laut? Allah. Lala sekali, siapa jadi Tuhan? Dia bukan kau tuan ni. Siapa jadi Tuhan? Kalau dia kata siapa jadi Tuhan, kau ada gila ke? Kalau tanya dia tu soalan orang gila gitu. Dia kata Tuhan, tiba-tiba dia tanya siapa jadi. Salah soalan. Soalan yang paling salah dipanggil bila ditanya siapa jadikan Tuhan. Tuhan dia penjadi, bukan dia dijadi. Kalau dia dijadi, dia panggil makhluk. Apa makna makhluk? Allazi khuliqa, benda yang dijadikan. Adapun Tuhan bukan makhluk, dia khalik. Khalik mana allazi khalaqa, yang mencipta dan menjadi, bukan dia kena jadi. Kalau dia kena jadi, itu bukan Tuhan, itu makhluk. Sebab itu segala yang disembah oleh orang-orang yang tidak ada hidayat nur makrifat ke Tuhan adalah batal, tak betul. Ya. Dan sembahan dia pula, dia tak kata ta'rif sembahan. Penyembahan mesti minal adna ilal a'la, daripada bawah ke atas, daripada yang fakir kepada yang kaya, daripada yang lemah kepada yang berkuasa. Yang lemah semua makhluk, khuliqal insanu dha'ifah, jadikan makhluk serba kekurangan. Yang berkuasa huwallahu ta'ala. Ya, daripada bawah pencipta, ya, yang dicipta menyembah yang dicipta. Yang dicipta menyembah yang mencipta. Baru dia betul. Ini lembu, dia pergi sembah anda. Standard dia dengan lembu binatang dengan manusia, siapa tinggi martabat? Manusia lah, dia ada akal lagi. Tiba-tiba dia pergi sembah yang tak berakal. Itu kata masuk dalam makna may yahdillah fala mudillala wa may yudlil fala hadiyalah. May yahdillah, siapa Tuhan beri petunjuk, tak ada orang boleh sesatkan dia. Wa may yudlil, siapa yang Tuhan sesat, tak ada siapa boleh berpetunjuk dia. Itu menunjukkan kuasa mutlak Allah Ta'ala. Di sini kita banyak syukur kepada Allah Ta'ala, sebab dia memberi hidayat dan petunjuk. Kalau dia tak beri, habis dan ya, pada pandangan zahir hebat nampak, profesor, doktor, ya, tiba-tiba dekat pokok disembah pokok. Habis dan Tuhan tutup hidayat, habis tak nampak. Kita akan nampak jalan uluhiyah ketuhanan Allah Ta'ala. Ya, Tuhan. Dan Allah Ta'ala itu maha suci daripada pihak dan maha suci daripada jisim. Itu dikatakan maksud dalam makna subhanallah. Apa makna subhanallah? Ay usabbihu subhanahu.
Dia maf'ul mutlak bi fi'il mahzuf, takdir dia usabbihu, aku sucikan Allah Ta'ala sebagai suci yang sungguh. Apa makna suci? Ai minan naqais, kita sucikan Tuhan, makna kita beriktikad Allah Ta'ala suci daripada segala kekurangan, termasuk kekurangan ialah tasyabbuh lil khalaiq, serupa dengan makhluk, itu tak ada kat Tuhan. Sebab tu lafaz menyucinya besar tadi. Kalimatani khafifatani 'ala lisan sakilatan al mizan, subhanallah wa bihamdi subhanallah il azim. Subhanallah tu besar tadi. Ya, sekali sebut masya-Allah, dia memberatkan akan mizan, sebab dia membina akidah, mencerminkan akidah yang sangat hebat. Itulah kita berkeyakinan, bermakrifat bahawasanya Allah Ta'ala tidak ada jalan persamaan dengan makhluk sedikit pun. Dan bahawasanya Allah Ta'ala itu qadim, lagi kekal, yang menjadikan sekalian yang baharu. Qadim, kidam. Apa beza dia? Kidam sifat, qadim isim. Ya, qadim dipanggil ismun. Ya, dia musamma, ditunjuk pada musamma. Isim nama, dia menunjuk pada musamma. Apa musamma? Zat. Kita panggil Abdullah, tu nampak zat dia. Ya, dolar, nampak tuan dia. Ya, Qasim, Muhammad misalnya, ya, sebut nama dia terus tuju kepada tuan. Sebut nama terus nampak zat dia. Dan bila zat ya tasif, dia bersifat, dia tak boleh cerai itu. Ya, az-zat ya tasif, wa sifat yaqumu bizat. Sifat dia duduk di zat, zat dia bersifat. Benda yang tidak boleh, maknanya infiraq, bercerai tak boleh. Jadi kidam adalah sifat, adapun qadim adalah nama. Qadimun mana zatun muttasif bil qidam, zat yang bersifat dengan qidam itu dipanggil qadim. Ya, baqa itu sifat, isim nama dia baqi. Al-baqi itu nama Tuhan, kan dalam asmaul husna setengah daripada al-baqi. Apa makna al-baqi? Zat muttasif bil baqa, zat yang bersifat dengan baqa. Dua sifat inilah dikatakan menggambarkan wujud yang hakiki. Ya, wujud yang sebenar-benar wujud yang bersifat dengan dua ni. Itu paling terang, senang. Mana kewujudan dia tidak didahului oleh ketiadaan, dan kewujudan dia tidak akan bertembung dengan ketiadaan. Selain dari Allah semua sebaliknya. Wujud kita didahului oleh ketiadaan dan akan bertembung balik dengan ketiadaan. Ajal sampai habis. Ya, kita ada awal, ada akhir. Ya, bermakna kewujudan makhluk selain Allah Ta'ala dia diikat oleh dua ketiadaan. Ketiadaan yang mendahului wujudnya, dia lahir tahun 60. Sebelum tu tak ada. Ini dipanggil adamus sabiq lil wujud. Tu dalam istilah usuluddin dipanggil adamun sabiq lil wujud. Mana ketiadaan yang mendahului bagi kewujudan dia. Ada kita ni didahului oleh ketiadaan. Tarikh lahir kita ada kan? Maknanya asal kita tiada, kemudian timbul. Kemudian dia beri kita menumpang sementara di dunia sampai ajal, tak putus balik kewujudan dia. Dipanggil al-maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa akan mengalami peristiwa bercerainya roh dari jasad. Yang mati itu apa? Roh ke jasad. Yang mati itu jasad. Roh dia tak mati dan kekal. Sebab itu dipanggil intikal, dia berpindah daripada alam zari dulu, dipindah masuk alamin rahim ibu, kemudian dia masuk pula ke dalam alam sekarang ni, masuk dalam jasad gitu. Kemudian pindah balik itu, ceraikan, masuk alam barzakh, kemudian masuk terus ke alam akhirat, kekal. Itu roh dia kekal. Sama ke dengan Tuhan? Tak. Kekal roh ialah dikekalkan. Sekira-kira asal dia tak ada. Roh kita asal tak ada. Kemudian dia adakan. Ya, kemudian dia dikekalkan. Ada yang tak dikekal, ada yang dikekal. Ya, syurga dikekalkan, tapi dia makhluk, dia tak sama kekal Tuhan. Kekal Tuhan zati, kekal mana yang lain ni yang Tuhan kekalkan arid baru datang. Sekira-kira Tuhan nak kekal. Kalau Tuhan nak padamkan tak ada apa hal. Ya, tapi dah janji dikekalkan lah. Jadi maknanya wujud yang hakiki adalah wujud yang tidak didahului oleh ketiadaan dan dia takkan bertembung dengan ketiadaan. Ini wujud yang hakiki. Sebaliknya ialah wujud majaz, sandar saja. Ya, wujud kita ni pada hakikat adalah adamun mahdun, ketiadaan pada hakikat.
Pada hakikat tak ada kita ni ada ni majaz, sandar dia. Sebab ada yang hakiki kewujudan dia tidak didahului oleh ketiadaan, dan ada dia takkan bertembung dengan ketiadaan. Maka yang sedemikian hanyalah milik Allah Ta'ala saja. Ya, itu maksud dia kata la mawjud bihaqqin illallah. Tiada wujud sebenar melainkan dia. Wujud mana? Wujud yang hakiki. Ya, ibarat bayanglah tuan-tuan ni, kita mudah. Kita dengan bayang. Kita misal kita dengan bayang. Mana hakiki? Kita. Kalau dengan bayang lah. Bayang tu majaz. Nampak tak bayang? Nampak. Ada tak nampak? Nampak. Tapi orang kira tak? Orang kira tak bayang kan? Kita datang wakapan dia, malam spotlight dia suruh, ada bayang kita. Dua dia tu. Kan? Dia tanya, berapa orang datang? 3. Mana? Tu, 2. Kau ni gila lagi. Kau ni gila bayang. Bayang mana dan kira? Kan ada tu. Tahulah ada, tapi ada tu tidak dikira. Dengan nisbah pada kita, bayang Tuhan tak kira. Itu maksudnya. Bila kita nisbahkan nampak kebesaran Tuhan, bayang akan hilang, makhluk akan hilang. Sebab tu ahli makrifah, bayang tak ada dalam kalbi dia. Ya. Kita nampak bayang bila tak nampak Tuhan. Tu nampak lagi jauh kan? Wah, siapa dia bayang ada tu? Bila dekat aja, dolar. Bila dolar aja bayang kita pandang tak? Pandang. Ya. Kat Nako kita nampak bayang, kita berhati. Tiba dekat pintu kita pun buka. Di Wisalam kita buka, nampak Tuhan dia, bayang kita tak pandang. Sebab apa dah nampak Tuhan? Sebab ahli makrifat bila ditajalli rohani dengan Tuhan, pum, hilang makhluk. Hilang bukan hilang di mata kepala, hilang di kalbi. Keperasaan dengan makhluk akan adam, terhilang bila terselah kewujudan yang hakiki. Sebab tu selagi kalbi dia tak menghadap Tuhan, dia akan nampak makhluk. Hebat makhluk, handal makhluk, kaya makhluk. Padahal semua tu bayangan saja. Hakiki yang sebenar kaya, dia. Hakiki yang wujud ialah dia. Hakiki yang sebenar yang kuasa ialah dia. Dia tunggal. Itu panggil tauhid. Apa makna tauhid? Kalimah wahada yuwahidu tauhidan, mengesahkan kewujudan dia sebenar-benarnya. Itu nak suruh pandang, sufi nak bawa kita kepada tauhid tu. Tauhid khas saja. Merasakan keperasaan, merasakan wujud yang hakiki ialah wujudullah. Barang Quran dia ada bawa dua tu. Ya, ada dua cara. Kalau wujud hakiki itu adalah ayat wa ma ramaita iz ramaita walakinallaha rama. Ayat Quran ni bukan engkau yang melontar ya Muhammad, pada ketika engkau melontar. Ketika engkau melontar itu dipanggil wujud majaz. Sebenarnya melontar ialah Allah, itu hakiki. Ya, semua Al-Quran ada itu. Wa ma ramaita iz ramaita walakinallaha rama. Tapi Allah Taala hakikat yang melontar kan? Itu. Jadi yang Quran semua lengkap. Syariat dia bawa, jalan hakikat semua dia kan. Ya, wujud majaz dan wujud yang hakiki. Kemudian wala tanifu al-arduna walas samawat, dan tiada meliputi akan dia Allah Ta'ala oleh segala bumi dan segala langit. Mana Tuhan bukan di dalam bumi, bukan di dalam langit. Ni ada tu, dia buat soalan dalam YouTube, Tuhan di luar ke di dalam bumi? Di luar. Oh, ustaz kita faham ya? Pergi barrel habis rosak orang ya. Dia kata di luar. Bermakna di luar tempat tak? Dalam tempat tak? Tempat. Ya, Allah Ta'ala bukan sifat dia luar dan dalam. Itu semua luar dalam sifat makhluk. Ya, kewujudan dia wujud yang hakiki, tidak diikat dengan masa dan tempat yang dipakai oleh makhluk. Ya, mana kata laisa kamitslihi syai'? Kalau dah luar dalam dah macam kita pula kan. Ya, jangan disoal benda yang seumpama tu, mengelirukan orang. Wujud Allah Ta'ala dia tidak serupa dengan makhluk. Tidak ada satu jalan wajah pun keserupaan Allah dengan ya yang sebagai pencipta dengan makhluk yang dicipta. Ya. Kalau tanya Tuhan di luar ke di dalam, Tuhan tidak diikat dengan luar dan dalam, itu jawab. Ya, Allah Ta'ala tidak diikat dengan luar dan dalam sifat makhluk, luar bersifat makhluk, maka tidak layak dengan kebesaran dan keagungan Tuhan. Dan satu lagi, wa annahu mustawin 'alal 'arsy. Ni tengok ni. Ala wajhi allazi qalahu wa bil ma'na allazi aradah istiwa'an munazzahan 'anil mumasati
wal istiqrar wa tamakkun wal hulul wal intiqal. Dan bahawasanya Allah Ta'ala mempunyai perintah yang diterjemah itu mustawin alal arsh. Dalam ayat tegas kan, Ar-Rahmanu alal arsy istawa. Mana Tuhan yang bersifat pemurah itu di atas aras istiwa. Apa makna istiwa ini terjemahan? Mustawin alal arsh ala wajhi ladzi qalahu. Dan Allah Ta'ala itu mempunyai perintah. Di terjemahan itu aras mana menguasai pemerintah, dan mempunyai kerajaan atas aras, atas jalan yang mengatakan dia, ya, dan dengan makna yang Tuhan kata Ar-Rahman al-Istawa, dan makna yang mendaki ia akan dia, mana istiwa yang Tuhan kendaki. Dia baca Al-Quran, dia tafsir ikut yang kendak, salah. Kita ikut yang Quran nak anda ni. Dia macam hadis juga. Hadis ada dua, satu dia nakkan sahih. Ya, banyak orang minta hadis sahih tak? Sahih tak? Lepas tu makna, kadang hadis tu sahih tapi makna tak sahih. Makna diterjemah kadang tak sahih dengan dikendaki oleh Rasulullah SAW. Itu masalah juga, ya. Yang maha suci daripada bersentuh, ya, Tuhan bukan jenis macam kita al-mumasah wal istiqra', ya, dia tidak bersentuh dengan aras. Dan maha suci dia tetap mana di atas aras, dan maha suci daripada bertempat dalamnya aras, dan maha suci mengambil tempat pada aras, dan maha suci daripada berpindah kepadanya. Mana segala sifat-sifat yang dipakai makhluk, maka Allah Ta'ala muhadafah. Itulah kebesaran, kehebatan, kedahsyatan Allah, yang tidak ada satu wajah keserupaan dengan makhluk yang bersifat dengan segala kekurangan. Itu di antara ya tauhid yang dibentangkan oleh Hujatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Kemudian wala yahmiluhul arsh balil arsh wa hamluhu mahmuluna bil lutfil qudrah maghurun bi qabdati. Dan tiada menanggung akan dia oleh aras, tetapi adalah aras dan malaikat yang menanggung akan aras itu ditanggung dengan lutf, mana kelemah lembutan kudrat Allah Ta'ala, mana yang mengawal mereka, dan digagahi segalanya di dalam kuasa Allah dan di dalam pemerintahan Allah Ta'ala. Itu dia. Kemudian wa huwa fawqal ard was sama ila akhir. Wallahu a'lam.